dan pegawai media Suhaidi Syukri. Badrul bertukar cenderamata pasukan bersama dengan Kapten Pasukan Sarawak Muhammad Syahrul Sapri. Jadi satu perlawanan yang ditunggu telah pun sedia untuk dimulakan. Kedah dengan meletakkan Sheril Anwar di pintu gol, Fazilata Taib di bahagian pertahanan dibantu oleh Khairul Helmi Johari. Nelson Sam Martin akan bergandingan di bahagian tengah bersama dengan Tengku Hasbullah Raja Hassan saya kira, manakala Badrul juga akan beraksi di bahagian tengah di sana. Namun Badrul diarahkan oleh Dato' Ahmad Syafi'i untuk bergerak di bahagian sayap. Jurulatih yang berpengalaman, bekas jurulatih kebangsaan yang membawa pingat emas untuk Malaysia pada Sukan SEA 1989 bersama dengan pengurus pasukan ketika itu, Allahyarham Dato' Haji Ahmad Basri Akil, seorang lelaki arkitek pembangunan bola sepak negeri Kedah Darul Rahman. Sarawak Robert Bin Albert, malam ini dia pasti mengharapkan agar Bobby Gonzales serta Muhammad Salib Basik mampu lebih menyengat. Dan pada masa yang sama, Joseph Kalangpi juga bersedia untuk melakukan larian-larian kencang dari sebelah tepi. Jurulatih yang pernah dijulang oleh penyokong-penyokong pasukan Kedah dan barisan pemain simpanan kedua pasukan, Akmal Rizal di bangku simpanan, dan Syafiq Ahmad, pemain baru berusia 18 tahun khas Nizam, turut diletakkan oleh Dato' Ahmad Syafi'i di bangku simpanan Kedah malam ini kerana dia dikatakan sebagai pemain yang semakin memuncak permainannya. Dengan pendedahan awal sudah tentu akan memberi mereka peluang untuk menunjukkan bakat dan lebih yakin untuk mempersembahkan kebolehan diri mereka. Itulah yang kita harapkan pada hari ini, supaya Syafiq dapat diturunkan. Nagor Amir Nur Muhammad, seorang penadil yang berpengalaman penadil FIFA, mempunyai tahap diplomasi yang begitu tinggi untuk membantu pergerakan permainan berjalan dengan lebih lancar. Nelson Sam Martin, pemain ini banyak mempunyai jasa untuk pasukan Kedah. Dia bersama dengan Azrai pada musim pertama dia mewakili pasukan Kedah, dan selepas meninggalkan Kedah pada tahun 2006, tahun terakhir dia mewakili pasukan Kedah, dia ke Bangkok untuk mewakili pasukan Bangkok Blast. Alan Gush bersama Badrul bermula perlawanan separuh masa yang pertama. Watson Piala Malaysia kumpulan D perlawanan yang ketiga di Stadium Darul Rahman. Pada perlawanan di Kuching tempoh hari, Sarawak menunjukkan mutu permainan yang kental. Bahagian pertahanan yang diketuai oleh Roni Harun, Mafri Balang, Ramesh Lai Bun Huat serta Hairul Mokhtar beraksi dengan begitu kemas untuk mengepung pemain-pemain Sundramurti, dan akhirnya mereka mencatat kemenangan 2-1 pada perlawanan itu. Juara Liga Perdana menewaskan juara Liga Super. Malam ini mereka berdepan Kedah. Nelson terlepas, Salib Basik tamparan mencari Bobby Gonzales, tidak mencari, lontaran ke dalam untuk pasukan Sarawak dilakukan oleh Ramesh Lai Bun Huat. Pasukan Sarawak perlu cepat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan padang, kerana dia dapat perhatikan bagaimana tekanan awal diberikan oleh pemain-pemain pasukan Kedah terhadap benteng tahanan pasukan Sarawak. Gendang sudah pun dipalu, bujur lalu melintang patah, merupakan antara kata-kata semangat pasukan skuad Kenari ini. Bobby Gonzales teruskan kata dari perlawanan Agur Amir tadi, tackle ke atas. Bobby dilihat tidak begitu agresif. Pada 10 minit yang pertama sudah tentu kita
belum lagi melihat kedua pasukan mampu menyerap tekanan serta mempelbagaikan rentak permainan mereka. Nizam Alan Gush ke belakang, Hari Mohamed ketika ini satu hantaran bintang cantik dari Hari Mohamed. Sani Anwar Kamsani meluru keluar, satu agakan yang baik dari Sani Anwar Kamsani. Satu tindakan yang berani dilakukan oleh Sani apabila Khairul Mohamed mendapat ruang untuk melakukan hantaran, dan disinilah pemain-pemain pasukan Sarawak terutamanya perlu lebih cepat untuk menutup ruang daripada pemain-pemain Kedah melakukan hantaran-hantaran lintang. Arman Faris Ali, bekas pemain pasukan Kuala Lumpur, bertindak selaku bek kanan pasukan Kedah malam ini. Nelson St. Martin, pada pelana menentang Lions selepas kecederaan dialami oleh Gibu Ali. Ada sedikit kekurangan di bahagian tengah pasukan Sarawak, namun sudah tentu kehadiran Syahrul Sapri akan kembali menutup sebarang kelemahan di bahagian tengah untuk pasukan Sarawak. Khairul Mohamed masuk, lincah pemain itu. Khairul Mohamed, Ramesh melakukan clearance, patrol, rasakan dari Khairul, dipersalahkan sepakan percuma untuk pasukan Kedah. Satu keputusan yang bijak dilakukan oleh Baca yang cuba untuk menewaskan Khairul, dan disinilah bagaimana pemain-pemain Sarawak perlu lebih tenang untuk membaca setiap hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain midfield pasukan Kedah. Kerana kita dapat perhatikan Alan Cook dan juga Nielsen memainkan peranan begitu baik. Sepakan percuma dilakukan oleh Nelson St. Martin. Satu hantaran tinggi, hantaran ke bahagian belakang, cuba mencari Khairul Helmi Johari. Sani perlu berhati-hati untuk keluar kerana kita perhatikan agakan yang kurang tepat daripada beliau. Sekiranya Khairul mampu untuk melakukan tandukan, sudah tentu akan menewaskannya. Khairul Helmi Johari, kita mengucapkan selamat menerima cahaya mata. Dia tidak dapat menyertai pasukan Kedah ke Singapura tempoh hari kerana diberitakan isterinya sedia untuk melahirkan cahaya mata. Dikawal di sana oleh Khairul Mokhtar. Sepakan percuma, kawalan tak ada hasilan tertarik terkena bahagian pergelangan tangan. Kini apakah sepakan percuma melalui pergerakan Zamri Morshidi? Dan kita mengharapkan pemain-pemain midfield Sarawak perlu lebih tenang untuk mengawal permainan, kerana kita perhatikan mereka tidak perlu untuk mengikut rentak permainan dipamerkan oleh pasukan Kedah yang begitu laju, dan disinilah peranan Syarul untuk mengawalnya. Roni Harun dari lontaran jauhnya pada pelana menentang Lions, bola terkena kepala Syakir lalu memberikan gol pertama Sarawak. Bagaimana kali ini? Tandukan ke belakang namun disamatkan oleh Muhammad Sheril Anwar. Ketinggian yang dimiliki oleh Putra Nadir ataupun Junior Estau serta Muhammad Salibasik merupakan antara kelebihan bahagian serangan pasukan Sarawak. Nelson St. Martin, Karim Mohamed ke tengah, belakang ke depan dilakukan oleh Tengku Asbullah. Nelson memilih untuk melakukan hantaran baik bagi meredakan, mengimbangi semula arah serangan. Tengku
Khairul Helmi kena merancang sesuatu. Arman Farid. Arman untuk Khairul Mohamed. Ramesh lepas dari kawalan Ramesh. Khairul Mohamed di sana, namun Roni Harun menerpa. Badrul Bahtia. Badrul Bahtia. Lontaran bintang Khairul Mohamed memberikan lontaran ke dalam. Bola terkena Ramesh Lai pun buat. Jadi ditenangkan oleh Bobby Gonzalez, Putra Nadir. Muamir Salibasik, dia ditarik oleh Nelson Saint Martin. Nelson Saint Martin diberi amaran. Sambil itu Joseph Kalangti mengalami kecederaan, sedang diberi rawatan di luar padang. Jelas Nelson Saint Martin menarik, dia diberi teguran dan perlu berhati-hati. Kedua pasukan ini akan bertemu untuk perlawanan pusingan kedua dari Sabtu nanti di Kuching. Satu gerakan tepi menarik di sana. Sepakan percuma. Shazwan Muhammad Shazwan Zainal, pemain yang dibawa masuk dari Felda United. Satu bola-bola yang baik daripada Teguh Abdullah yang berjaya memperdayakan 3 pemain Sarawak, dan kesilapan telah dilakukan oleh Salibasik yang menolak Tengku Hasbullah. Shazwan merupakan pemain yang mempunyai skill individu yang tinggi pada pandangan saya, Hasnizam. Perhatikan, dia gemar menarik pemain-pemain pertahanan, dan itulah yang ditakuti oleh setiap pemain-pemain pertahanan, saya kira, di atas kelincahan oleh mana-mana bahagian penyerang. Badrul yang akan mengambil sepakan itu, maka sepakan percuma untuk pasukan Kedah. Pemain kebangsaan Sanian Wakam Sani sudah pun bersiap sedia. Kedah mencari gol pertama. Sebelum itu berlaku sedikit tolak-menolak dalam kotak penalti. Nakur memanggil Ramesh dan juga Khairul Mohamed. Badrul, 3 pemain Sarawak melakukan benteng, termasuk Salibasik. Badrul Bahtia, terkena palangku. Alan Gush. Satu hantaran lintang mudah dikawal oleh Sanian Wakam Sani. Kedah terlepas peluang. Satu teknik rebatan yang menarik daripada Badrul, namun disitulah Mafri yang cuba melakukan tandukan tidak tepat, terbias, dan hampir-hampir menewaskan Sani, di mana pemain-pemain tahanan pasukan Sarawak perlu lebih berhati-hati, kerana sekiranya mereka kerap melakukan kesilapan di luar kawasan penalti sudah tentu, ini akan diambil kesempatan oleh pemain-pemain Kedah, terutamanya Bahtia dan Nelson Saint Martin. Advantage diberikan kepada penjaga gol Sanian Wakam Sani melalui asakan yang dilakukan oleh barisan depan pasukan Kedah. Satu tindakan bijak daripada Sani yang dapat membaca bola itu tadi, dan inilah yang perlu ada pada seseorang penjaga gol dengan karakter berani untuk melakukan sesuatu. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana Kedah terlepas peluang menarik melalui sepakan percuma. Bola saya kira terkena tandukan pemain Sarawak sendiri, pemain nombor 4 iaitu Mafri Balang. Hampir-hampir Mafri Balang menjaringkan gol sendiri ketika dia berusaha untuk melakukan clearance, saya kira. Setakat ini Roni berjaya memainkan peranan beliau sebagai pengemudi bahagian benteng pertahanan Sarawak dengan begitu baik, walaupun diberi tekanan dengan kerap sekali oleh pemain-pemain pasukan Kedah melalui Alan Cook dan juga Khairul di sebelah kanan. Bagi Roni Harun,
Dia pernah menyarung jersey Kedah pada musim 2006 sebelum menyarung jersey Terengganu dan kembali mewakili pasukan Greenwich Sabah dan mula mewakili Sarawak musim ini. Dia ternyata pemain pertahanan kental dan corak permainannya semakin meningkat. Kedah cuba mengatur serangan. Syarul Sapri dipersalahkan. Lainan kad kuning. Kita perhatikan Syarul menarik Alan Gush. Satu teknik kawalan yang baik daripada Alan Gush yang menggunakan kekuatan fizikalnya untuk melakukan pusingan, dan di sinilah Syarul terpaksa menggunakan segala kudrat untuk memastikan Alan Gush tidak dapat melakukan sesuatu. Sekiranya beliau masih boleh berdiri, sudah tentu dengan ruang yang ada Alan Gush mampu untuk melakukan rembatan jarak jauh. Patrol sekali lagi ditugaskan. Dan apakah ada pertukaran taktik antara Patrol dan juga Nelson St. Martin, kerana kedua mereka merupakan pakar sepak percuma, namun jarak agak jauh dari pintu gol. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. Patrol, cubaan Patrol susulan kedua tidak menjadi, sepakan gol untuk pasukan Sarawak. Wajah permainan sudah pun nampak timbul, boleh kita katakan selepas perlawanan melepas minit yang ke-10 tadi. Hasni Zam setelah menempuh 2 perlawanan dalam saingan Clyde Cup kumpulan D, sudah tentu pasukan Kedah, Sarawak dan lain-lain pasukan dalam 3 kumpulan lain sedang bergelut dan semakin memantapkan persembahan mereka dalam usaha menempuh perlawanan ketiga malam ini. Nelson St. Martin, Tengku keras bola Raja Hassan hantaran jauh. Dia cuba mencari Syazwan Zainal, namun kawalan Mafri Balang tidak kemas sepakan penjuru untuk pasukan Kedah. Mafri perlu memberi perhatian dengan larian pantas yang dilakukan oleh Syazwan, kerana pemain ini mempunyai kawalan bola yang baik serta mempunyai kepantasan selain mampu untuk melakukan hantaran lintang dengan baik. Satu sepakan melencong ke bahagian far post, namun Sanian Wakamsani terus memperagakan corak permainan kemas dari sepakan penjuru Nelson St. Martin. Setakat ini bahagian tengah pasukan Kedah nampak agak kemas, diterajui oleh Nelson. Oh, cantik umpan itu, offside. Bobby sudah pun dikesan offside oleh penolong pengambil 2 Asmadi Nur Hasni. Sedikit saja saya kira Hasni Zam. Itulah yang kita ingat, larian pantas hantaran-hantaran di celah-celah pemain. Namun sekiranya Joseph Kalanti melihat di mana kedudukan Bobby Gonzalez di sebelah kanan, saya kira lebih baik untuk melakukan hantaran kepada Bobby, kerana pemain yang melakukan lari ke dalam itu Zamri cuba untuk menarik perhatian pemain pertahanan pasukan Kedah. Junior Esta, Samri ke tepi, Samri Mursyidi kembali untuk Putra Nadir. Hantaran kuat dari Putra Nadir ataupun Junior Esta. Pemain kebangsaan pemain ini juga menunjukkan mutu permainan kemas ketika menang 2-1 ke atas Lions tempoh hari. Dia ditugaskan di bahagian pertahanan dan pengalaman turun dalam 10 minit yang terakhir ketika Malaysia menentang pasukan Chelsea disifatkan sebagai pengalaman sangat berharga untuk Junior Esta Putra Nadir. Selain mempunyai ketinggian, Putra adalah merupakan seorang pemain midfield defensif yang mana saya melihat dia begitu tenang. Apabila dalam tekanan pun dia boleh melakukan satu, inilah yang kita harapkan. Samri untuk Putra Nadir, telahkan
ke depan mencari Bobby Gonzalez, penjaring Liga Perdana kedua terbaik di belakang Carlo Primorac. Sarawak merancang sesuatu ketika ini. Syarul Sabri, Syarul Sabri tidak diturunkan dalam separuh masa yang pertama ketika menentang Lions. Dia memikul tugas selaku Kapten pasukan Sarawak. Pada peranan itu Joseph Kalangti ditugaskan oleh Robert Renalbert selaku Kapten. Fazliata, Roni, Syarul, Hairul, Syazwan cuba mencari Alan Gooch, namun umpanannya sedikit kuat. 18 minit, satu kad kuning dengan pasukan Kedah terlepas peluang apabila bola yang ditanduk ke belakang oleh Mafri Balang terkena palangkul, hampir-hampir menewaskan Sani Anwar Kamsani. Oh, satu peluang. Sekali lagi Sani Anwar Kamsani bertindak cemerlang. Ramesh perlu berhati-hati dengan larian yang dilakukan oleh Khairil, kerana sudah beberapa kali Ramesh jasa tertinggal dengan kebijaksanaan Khairil mencuri ruang, dan kita dapat perhatikan bagaimana Sani menggunakan pengalaman dan dapat membaca hantaran yang dilakukan oleh pemain midfield Kedah itu untuk memintas. Berdiri di tepi padang di depan barisan kemah pemain-pemain bangku simpanan pasukan Kedah adalah Antonio Sisik, pembantu kepada Dato' Haji Ahmad Syafi'i. Muamir Salibasik, pemain import pasukan Sarawak dari Bosnia, mengambil alih tugas yang ditinggalkan oleh Ivan Barbik. Satu kawalan bola yang baik daripada Salibasik menggunakan kedua-dua belah kakinya serta kekuatan badannya, dan inilah kesilapan yang dilakukan oleh benteng tahanan pasukan Kedah yang terpaksa sebenarnya untuk memberi tekanan kepada Salibasik. Sepakat percuma untuk pasukan Sarawak akan diambil oleh Joseph Kalangti. Ditanduk keluar sambil percubaan drive tidak menjadi dilakukan oleh Ramesh Lai Bun Huat. Dikatakan sebagai kumpulan laut yang kedua selain daripada aksi kumpulan C yang diketuai, yang dianggoti oleh Mahang, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Sarawak mengatur serangan. Oh, offside. Muamir Salibasik jadi perangkap offside. Arman Faris berada berhampiran dengan beliau. Perhatikan di sana, jelas Salibasik offside. Pemain tahanan pasukan Kedah perlu lebih berhati-hati, kerana dengan kesilapan yang mereka lakukan sudah tentu Salibasik dan juga Gonzalez mampu untuk melakukan sesuatu, kerana kita tahu kedua-dua penyerang ini mempunyai kepantasan. Bobby Gonzalez, sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Sarawak. Bobby Gonzalez corak permainan yang begitu menarik, berusia 29 tahun yang dilahirkan di Beaufort, Sabah itu, bertindak selaku striker utama Sarawak musim ini. Satu lagi sepakan penjuru. Junior Estal Putra Nadir sudah pun naik ke atas. Ketinggian memberikan kelebihan kepada Putra Nadir ataupun Junior Estal untuk menanduk. Joseph Kalangti dikeluarkan
dialihkan dari kawasan bahaya, dibiarkan dikawal di sana oleh Kapten pasukan Sarawak Syarul Sapri. Tinggi dari Syarul, dan kini serangan balas Syazwan. Lepas cantik, satu hantaran menarik dilakukan mencari Muhammad Khairul Muhammad. Satu kalah bola yang menarik menggunakan kelembutan badan, dan di sinilah satu keputusan yang bijak dilakukan oleh Syazwan apabila melihat Khairul Muhammad yang berlari ke dalam untuk memintas Ramis, tetapi sayangnya Khairul tidak dapat menyentuh bola itu. Sepakan cuma untuk pasukan Kedah. Tidak begitu ada sentuhan dilakukan oleh Salib Basik ke atas Khairul Harmi, namun penggelaran mengambil berikan sepakan percuma tadi. Real Mohamed 23 minit kedudukan dalam saingan Watsons Piala Malaysia. Kumpulan di masih lagi Kedah 0, Sarawak 0. Nelson ke tepi untuk Fazliata. Abdul terlepas, dikawal di sana oleh Joseph Kalangti. Antara Jawa mencari Salib Basik, tidak mencari. Fazliata untuk Alan Gush. Bola masih lagi dalam permainan. Salib Basik. Oh, dia terpegang bola ke sebelum whistle dibunyikan. Namun perhatikan hasil yang satu suasana yang begitu harmoni di kalangan pengadil pemain kedua pasukan. Bertolak ansur mereka kerana bola sebenarnya di hujung sana sudah pun melepasi garisan tepi. Oh, tidak lagi. Dan apakah sebenarnya yang berlaku di sana? Oh, Alan Gush yang mengalami kecederaan. Salib Basik cuba memberikan sikap positifnya, fair play spirit. Namun sebelum itu whistle belum ditiup oleh Nagor. Jadi sepakan percuma untuk Kedah. Begitulah bola sepak Nizam. Memerlukan sikap disiplin, ketahanan mental dan ciri-ciri yang positif. Kerana setiap pasukan yang memuji ciri-ciri itu lazimnya akan keluar selaku juara di akhir musim. Selain itu, mereka perlu ada semangat kesukanan, kerana dengan semangat itu sudah tentu akan memupuk mereka lebih positif. Arman ketika ini cantik untuk Tengku, agak laju dari kuisan Tengku ketika dia sudah pun berjaya menewaskan pihak lawan. Tengku Hasbullah Raja Hassan. Satu larian daripada belakang oleh Tengku begitu baik, namun di sinilah bagaimana sentuhan pertamanya terlalu jauh. Mana pemain-pemain tahanan terutamanya Roni perlu bijak untuk mengarah rakan-rakannya mengambil pemain-pemain yang melakukan larian daripada belakang. Setelah permainan akan memasuki minit yang ke-26, peratus penguasaan permainan dikuasai oleh pasukan Kedah dengan 63% mereka menguasai permainan setakat ini. Satu sepakan penjuru memihak Kedah, 2 untuk pasukan Sarawak. Roni Harun, bek tengah pasukan Sarawak, dia mampu beraksi di bahagian bek kiri, dan ketika mewakili Kedah dia bertindak selaku bek kiri untuk pasukan Kedah. Roni adukan Junior Estau. Samri Morshidi kembali untuk Junior Estau, namun telah pun dikekang di sana oleh Khairul Harmi Johari.
digunakan pada setiap kali lontaran ke dalam. Dia mempunyai daya lontaran jauh, mengingatkan kita kepada Charlie Ramli bekas poin Sarawak. Satu lontaran jauh menarik ditanduk keluar oleh Khairul Helmi sambil volley dari Syahrul Sabri tinggi. Lontaran dalam kawasan bahaya, namun berjaya dikeluarkan di situ dengan baik oleh Khairul. Mana di sinilah ketua pasukan Sarawak Syahrul perlu lebih kerap untuk memainkan peranan, mencari bola dan seterusnya melakukan hantaran-hantaran ke hadapan, terutamanya kepada Saleh Basik dan juga Gonzalez melalui hantaran-hantaran pendek ke kaki. Mana kita ketahui kedua-dua pemain ini mempunyai mutu kawalan bola yang begitu baik. Rekod pertemuan di antara kedua pasukan dalam saingan Liga Perdana menyaksikan pasukan Sarawak menang 1-0 di Kuching dan seri 1-1 di Darul Aman. Mereka bertemu lagi malam ini dalam saingan Watsons Piala Malaysia. Saleh Basik. Satu percubaan melencong dilakukan oleh Muamir Saleh Basik. Satu kawalan bola yang menarik, menggunakan kekuatan tangannya untuk memastikan Nelson berada di satu jarak yang sukar untuk melakukan halangan. Nak perhatikan, mempunyai ruang terus melakukan rembatan, tapi sayangnya tidak tepat ke dalam kawasan gol. Malam ini kelihatan corak permainan Muamir Saleh Basik nampak sedikit terbuka berbanding pelana menentang Lions tempoh hari. Dia dirantai pergerakannya. Dalam tidak kemas dari Arman Faris Ali. Terdapat pemain Sarawak mengalami kecederaan dalam kawasan Sarawak di sana. Syahrul Sabri mengalami kecederaan di bahagian betisnya. Nah, dia memberhentikan pelanan, meminta pegawai perubatan masuk untuk memberikan rawatan. Ada sedikit hentakan saya kira dari kawalan yang mau dilakukan oleh Badrul Bahtiar. Setakat ini Badrul Bahtiar memainkan peranan beliau sebagai ketua pasukan dengan begitu baik sekali, kerana beliau dapat mengatur setiap perancangan yang telah diberikan oleh jurulatih mereka dengan begitu berkesan. Kita perhatikan pemain ini begitu rajin turun naik memberi tekanan kepada benteng pertahanan pasukan Sarawak. Robert Alberts memberikan sesuatu makluman kepada Saleh Basik. Patrol juga dilihat beraksi dengan baik di bahagian tengah, mengemudi bahagian tengah bersama Nelson Sam Martin. Perlawanan berbaki 15 minit lagi di separuh masa yang pertama. Kedudukan masih lagi Kedah 0, Sarawak 0. Saingan kumpulan T. Sudah pun keluar dari garisan permainan Fazliata. Permainan Fazliata juga tidak kemas. Fazliata Taib, pemain berasal dari Changluk. Satu kesilapan yang dilakukan oleh Fazliata, kerana kita dapat perhatikan dengan kedudukan badannya jika melakukan hantaran agak kurang sesuai. Lebih baik kiranya beliau melakukan hantaran ke bahagian belakang untuk mencari Alan Gooch. Pada Noto Syazwan dipintas. Bobby Gonzalez, dia mengarahkan umpanan untuk Zamri Borshidi. Syahrul Sabri, umpanan Syahrul mencari Saleh Basik juga tidak kemas, dan kini peluang untuk Badrul. Ramesh mengejar Badrul, ruang sudah pun sempit. Kawalan ketat diberikan oleh Ramesh Lai Pun Huat.
dia berlari 100 meter mengekang menghalang Badrul Bahtiar. Walaupun Rameh pada awalnya telah melakukan kesilapan, tetapi menggunakan kepantasannya untuk memastikan Badrul tidak dapat melakukan rebatan. Sepakat penjuru yang kedua untuk pasukan Kedah. Alan Gush menanti satu sepakan melencong, namun tidak ada pemain mencabar tangkapan yang dilakukan oleh Sani Anwar Kamsani. Salibasik dikepung Syazwan. Harul Halmi Johari kembali untuk Syazwan. Alan Kush diberi kawalan ketat oleh Hairul Mokhtar. Perlawanan diperlahankan kerana pemain Sarawak sekali lagi memamerkan semangat kesukanan yang tinggi apabila melihat Alan Kush mengalami sedikit kecederaan dari kawalan Syarul Safri. 3 gol sudah pun dijaringkan oleh pemain ini. Menit lagi untuk kita menantikan penantian gol. Kawan gol pasukan manakah yang akan menyaksikan gol pertama diperolehi, kerana peratus penguasaan permainan juga semakin ditingkatkan oleh pasukan Sarawak. Mereka sudah pun meningkatkan 42% permainan yang masih lagi dikuasai Kedah. Teruskan ke tengah gol. Badrul di hadapannya Junior Esta, ke belakang untuk Arman. Krisan Arman tidak mencari dan kuas bola Raja Samsan. Kembali untuk Badrul jauh. Badrul Bahtiar satu hantaran melencong. Bola sudah pun melepasi garisan gol mengikut penolong pengadir 1 Muhammad Abdul Suki melalui clearance yang dilakukan oleh Hairul. Saya kira bola itu sudah keluar, Nizam. Tetapi Sadi perlu lebih berhati-hati dengan setiap tindakannya untuk melulu keluar, kerana kita perhatikan Hairul mampu untuk melakukan tandukan. Sepakan penjuru yang ketiga pasukan Kedah berjaya dipatahkan. Kini Zamri Maushidi bergerak di sebelah kanan kawasan Kedah pula, namun serangan itu terbabas ataupun sedikit terhalang. Kedah melancarkan serangan. Harul Muhammad mengawal bola. Sekiranya kemenangan mampu dirangkamkan oleh pasukan Kedah malam ini, mereka akan mengumpul 3 mata lalu menjadikan mereka mengumpul 5 mata. Kalau Sarawak sekiranya mencapai kemenangan pada malam ini, maka mereka akan mengumpul 6 mata dan turut bergantung kepada keputusan Lions. Badrul percubaan kaki kiri Badrul Bahtiar tidak mencari. Satu kawalan bola menarik daripada Syazwan yang berjaya menewaskan Mafri, seterusnya melakukan hantaran lintang yang mencari Badrul, dan kita perhatikan tidak ada seorang pun pemain Sarawak yang mengekuri Badrul. Namun sayangnya sentuhan ataupun timing Badrul ketika melakukan rembatan itu tidak tepat. Karim Mohamed, Syazwan padanya dipintas oleh Salibasik. Joseph Kalangti
lebarkan ke tepi. Sabri Mursyidi, Putra Nadir, Sabri cuma membantu namun dikawal semula oleh Nelson Saint Martin. Badrul Bahtiar ketika ini satu antara jauh cantik mencari Khairul Muhammad, sedikit laju. Lepas jadi kawal oleh Khairul Muhammad. Alan Gush sudah pun menanti. Sekali lagi bagaimana diagonal run yang dilakukan oleh Khairul yang berjaya menewaskan Khairul dengan menggunakan kelembutan badannya, tetapi sayangnya ketika beliau melakukan rembatan, Sani lebih pantas untuk memintas dan mendakat kemas. Sarawak mengatur serangan, percubaan dia dari Bobby Gonzales. Setelah menjaringkan 20 gol untuk pasukan Sarawak, prestasi Bobby belum lagi menyala selepas Sarawak menempuh 2 perlawanan saingan Piala Malaysia. Badrul Ahmad ke belakang. Tidakkah anda melihat permainan kedua pasukan ini sedikit terbuka, Nizam? Syazwan Zairon, kuning, pantas. Badrul Bahtiar, Badrul melakukan percubaan gol. Badrul Bahtiar meleraikan penantian gol, namun gol itu tidak diterima. Penolong pengadil 1 Muhammad Abdul Suki, saya tidak dapat memastikan apakah punca. Sambil itu ada layangan kad kuning dilayangkan kepada Khairul Muhammad kerana membantah keputusan. Dalam saat inilah apa yang kita katakan, pemain-pemain perlu menghormati sebarang keputusan pengadil. Mereka harus memberikan kerjasama. Badrul, apa yang berlaku pada pandangan anda, Hasreza? Walaupun saya kira Badrul dapat melakukan rembatan, tapi saya kira dengan adanya Khairul Muhammad di hadapan Sani setidak-tidaknya mengganggu tumpuan. Itulah kemungkinan yang diperhatikan oleh penjaga garisan, dan ketika itu juga Khairul berada di kedudukan offside. Khairul Muhammad yang berada rapat dengan Sani Anwar Kamsani, dia boleh dilihat selaku cuba menghalang tangkapan Sani Anwar Kamsani. Secara teknikalnya begitu, kerana tidak ada kesilapan saya kira yang dilakukan oleh rembatan Badrul Bahtiar. Apapun kita hormati keputusan penolong pengadil 1 dan pengadil pelanggan. Jadi kedudukan masih lagi terikat 0-0 di Darul Aman. Apapun, satu kad kuning merugikan saya kira buat pasukan Kedah kerana Khairul Muhammad sudah penilaikan kad kuning. Nelson Saint Martin. Lepas Khairul Muhammad di sana, melurus Sani Anwar Kamsani. Kita harap apa yang gol yang dibatalkan oleh pengadil tadi tidak akan melemahkan semangat perjuangan pemain-pemain skuad Kenari. Dan kini Sarawak mengatur serangan, melangkah ke dalam, cuba mencari Syarul Sabri, sedikit kuat dari Bobby Gonzales, dari pemain tengah pasukan Sarawak tadi, Bobby Gonzales. Nelson Saint Martin bertindak selaku defensive midfielder.
dicari Syazwan juga tidak tepat. Bobby Gonzales. Satu antara jauh tinggi cantik untuk Salib Basik. Peluang untuk Bobby Gonzales, peluang untuk pasukan Sarawak. Namun percubaan kaki kiri dari Bobby Gonzales tepat ke sasaran. Satu kombinasi yang menarik di antara Bobby dan juga Salib Basik. Tidak bagaimana sekiranya Bobby melihat kedudukan Joseph Kalanti yang lebih terbuka untuk melakukan penyudah, dan di sini pemain pertahanan pasukan Kedah terutamanya Faris perlu bijak untuk mengawal kedudukan Salib Basik yang sentiasa memberi tekanan kepada beliau. Harimau Amin cuba menggerakkan permainan. Musim lalu dalam saingan Piala Malaysia, pasukan Kedah dalam kumpulan B bersama dengan Kelantan, Angkatan Tentera Terengganu, mereka menamatkan saingan kumpulan B di tangga ketiga dengan hanya mencatatkan 1 kemenangan, 3 keputusan seri dan 2 kekalahan. Sarawak pula di tangga yang ketiga juga dalam kumpulan D. Joseph Kalanti kembali untuk Junior Estal. Oh, satu gerakan menarik di sana. Salib Basik terlepas. Terdapat pemain Sarawak yang mengalami kecederaan, pemain nombor 16 di bahagian pertahanan, yaitu Fasliata. Sekali lagi bagaimana Tengku Hasbullah memainkan peranannya dengan begitu baik. Apabila melihat saja Salib Basik melakukan larian, beliau terus mengekori untuk memastikan Salib Basik tidak dapat melakukan sesuatu. Begitu juga Faris yang membantu untuk memberi tekanan kepada Salib Basik. Tinggal lebih kurang 1 minit lagi permainan masa sebenar akan tamat. Keputusan ataupun kedudukan masih kekal 0-0. Gol jaringan Batu Batia dibatalkan. Nelson St. Martin. Arman. Muhammad Faris bergandingan bersama Khairul Halmi di bahagian back tengah pasukan Kedah Malam ini. 3 minit masanya dilanjutkan oleh pengadil perlawanan lagu Ramir Nur Muhammad. Syarul Sabri. Kuisan kemas dari Putra Nadir untuk Salib Basik. Salib Basik, Muhammad Salib Basik untuk Ramesh. Ramesh Lagun Huan. Bola di kaki Salib Basik. Dikuri di sana oleh Muhammad Faris. Ramesh. Sarawak mengasak satu hantaran cantik, namun Bobby Gonzales sedikit sahaja tiba lewat. Satu hantaran lintas yang menarik daripada Ramesh yang menghalakan bola di belakang pertahanan lawan, iaitu memperdayakan Hairul, namun sayangnya Bobby Gonzales tidak dapat mengagak hantaran yang dilakukan oleh Ramesh. Tinggal lebih kurang 2 minit lagi dari 3 minit masanya dilanjutkan. Kedua pasukan perlu berhati-hati di saat akhir ini untuk tidak melakukan kesilapan sambil nampaknya penyokong-penyokong pasukan Kedah tidak mengembari cara permainan bawah yang dilakukan di barisan pemain pertahanan. Gataran ke dalam akan dilakukan di sana oleh Mafri Balang, Putra Nadir. Mafri jalannya tidak begitu kemas. Syazwan. Halangan kata Syazwan. Saya kira agak berbahaya, sepatkan percuma
melalui bentesan Bobby Gonzalez yang turun ke bawah. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Syazwan menggunakan kepantasan kakinya untuk memperdayakan Gonzalez, dan di sinilah pemain-pemain pertahanan sebelah kanan iaitu Mafri perlu memberikan perhatian khususnya pada Syazwan. Nelson St. Martin mengambil sepakan percuma itu. Satu sepakan menarik dikejar oleh Syazwan. Kedua pemain di hujung sana memakai jersey nombor 4, Mafri Balang nombor 4 dan Syazwan Zainul juga jersey nombor 4. Lontaran yang sangat berharga saya kira, kerana permainan masa yang dilanjutkan sudah pertama. Peluang untuk pasukan Kedah. Harus melakukan clearance. Faris ke tepi untuk Badrul. Faris, Arman ke depan, dipintas oleh Roni. Nagor sudah pembelian jam di tangan, disusuli tiupan whistle, maka berakhir babak pertama. Separuh masa yang pertama Watson Piala Malaysia kumpulan D di antara pasukan Kedah menentang pasukan Sarawak. Dan perhatikan Hasnizam, tidak dapat dipastikan apakah bola itu terkena tangan pas pemain Sarawak tadi. Apapun, separuh masa yang pertama terikat. Kedah 0, Sarawak 0. Tanpa jaringan di Darul Aman pada ketika ini. Memberi peluang pada minit ke-29 menerusi Salih Basik. Rembatan derasnya dari luar kotak penalti sedikit tersasar, walaupun pada kedudukan penjaga pasukan Kedah Syarif Anwar sudah pun tertewas minit ke-29. Sumbangan Salih Basik, Nazam. Ya, permainan yang seimbang ditunjukkan oleh kedua pasukan, tetapi mungkin kelibat pemain ini masih tidak menampakkan lagi kesan yang baik. Tetapi kita lihat bagaimana beliau juga dikawal begitu rapi. Mungkin ketepatan yang tidak ada di situ menyebabkan bola sedikit tersasar. Hari ini walaupun pada permulaannya Ramesh Lai Bun Huat sedikit diganggu juga oleh Karim Mohamed, tapi selepas itu dia dapat membuat comeback untuk mengawal kedudukan posisinya. Ya, saya sebenarnya kalau pemain lain Badrul buat larian macam ni sudah pasti ada kelebihan pada Badrul, tapi kredit diberikan kepada Ramesh Lai kerana beliau berjaya menyekat antaran ataupun sentuhan terakhir Badrul. Nazab, percubaan minit ke-37 ini. Ya, ia adalah satu crossing yang sangat baik. Kita lihat beliau melepasi dua pemain, tapi mungkin Badrul agak sedikit lewat untuk melakukan larian. Adjustment yang baik, mungkin teknik yang kurang sempurna menyebabkan Badrul sedikit liar melakukan rembatan tadi. Usaha mengambil bola dan menewaskan lawan. Ini kredit perlu diberikan kepada Karim Mohamed. Mawi. Ya, ini kelebihan yang ada pada Karim Mohamed. Kalau kita tengok jelas antaran cantik dilakukan oleh Bad larian, dan dia berjaya. Kita tengok kalau di sini satu teknik skill individu berjaya melepaskan dua halangan, tapi sayang rembatan terakhir ataupun touch agak tidak menepati sasaran, tapi apapun satu percubaan yang baik. Okey, kedudukan ini selepas Naga Merah melepaskan sepak ataupun memberikan laluan untuk permainan teruskan, gol yang dihasilkan oleh Badrul Bakhtiar dibatalkan. Kita akan bincangkan nanti, tetapi di sini saya berikan kredit kepada Nagor untuk melepaskan permainan itu dengan keras segera. Nazab. Betul lah, kita dapat lihat bagaimana Nagor meneruskan uh, 45 minit di babak yang pertama secara keseluruhannya. Mungkin anda dapat memberikan sebarang komen tentang statistik ni, Muri? Ya, benar. Kalau tengok penguasaan ataupun permainan yang
Sarawak boleh melakukan lebih banyak attacking daripada sebelah kiri. Nampak Joseph juga sedikit senyap dalam separuh masa pertama. Ya, benar. Saya setuju dengan Azhar. Kalau kita tengok, Joseph tak banyak get in ball, Bobby tak banyak get in ball. Kalau kita dapat lihat, mungkin Sally Basic saja yang banyak ada pergerakan dia buat di sana tanpa bantuan dan kita dapat lihat juga ketua pasukan Syarul dengan Zamri pun tidak begitu banyak berfungsi. So kalau pasukan Sarawak dapat menggunakan atau membanyakkan menang bola di tengah, saya rasa mereka juga ada peluang untuk melakukan serangan. Bagi pasukan Kedah, saya rasa antara pemain yang menonjol di babak yang pertama adalah Syazwan Zainal, juga memainkan peran penting bergerak di bahagian flank, tetapi masih lagi berpaksikan di bahagian tengah untuk memulakan serangan. Apapun ceritanya, apapun langkah yang dituju oleh 22 pemain, pastinya inginkan mata setidak-tidaknya bagi Sarawak. Kemenangan adalah bonus, tetapi seri satu mata lihat mungkin sudah membedai, tetapi kemenangan lebih penting untuk pasukan Sarawak. Begitu juga dengan pasukan Kedah. Di Pasir Gudang, Joe sedang mendahului ATM 2-1 pada ketika ini, menambahkan lagi rancah Piala Malaysia, Watson Piala Malaysia untuk musim ini berdepan dengan pelbagai keputusan-keputusan yang wujud. Selamat menonton terus bersama Hasni Zamuzi dan juga Syauqi Kahar. Pahang 1, Terengganu 1, Perak 1, Lions 0, Negeri Sembilan 0, Kelantan 1, Johor 1, ATM 0, PKNS 1, Felda United 0. Sarawak akan melakukan sepak bola separuh masa yang kedua. Saya bersama dengan Hasni Zamuzi, bekas pemain kebangsaan, dan dilaporkan Johor sudah pun menjaringkan satu lagi gol, iaitu mereka mendahului ATM dengan 2-0 tadi, dan ada gol jaringan ATM jadikan kedudukan semasa Johor 2, ATM 1. Jadi Hasni Zam, bagaimana anda mengupas prestasi kedua pasukan di separuh masa yang pertama tadi? Di mana kedua-dua pasukan, terutamanya pasukan Kedah, perlu mengekalkan tempo permainan mereka, dan kita mengharapkan pemain-pemain Sarawak terus memberi tekanan kepada benteng tahanan pasukan Kedah, di mana kita dapat perhatikan jarak di antara pemain midfield dan penyerang mereka agak jauh, dan ini agak menyukarkan Salib Basik untuk melakukan hantaran ke belakang. Pergerakan bakal dihalang lawan, sepakan percuma untuk pasukan Kedah. Nelson San Martin, pemain import pasukan Kedah dari Chile. Hantaran dia tidak tepat. Pertukaran pemain dilakukan oleh kedua pasukan di permulaan separuh masa yang kedua ini. Syazwan, sambil itu untuk makluman anda, kami akan mengumumkan nanti stylish player di penghujung saingan. Nelson San Martin, Nelson, perhatikan bagaimana Ronnie Harun, Alan Gush sebenarnya maafkan saya. Satu lorongan yang menarik daripada Nelson yang melihat kedudukan Alan Gush, dan di sinilah bagaimana kawalan yang kurang kemas daripada Alan Gush jika melakukan hantaran lintang, walaupun ketika itu Ronnie sudah dapat membaca gerakan yang cuba dilakukan oleh Alan Gush. Untuk Khairul Helmi Juari. Tengku sebelah. Tengku sebelah Raja Hassan, ada kepada Tengku Azman Raja Hassan. Dua mereka merupakan bekas pemain pasukan kebangsaan. Khairul Helmi. Syazwan. Salah faham dengan Khairul Muhammad. Putra Nadir membias untuk lontaran ke dalam pasukan Sarawak. Setakat ini pemain-pemain Sarawak
berada dalam situasi ketika bertahan dengan disiplin yang begitu baik, kerana mereka sentiasa berada di dalam zon masing-masing untuk memastikan setiap gerakan ataupun hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah berjaya dihalang. Azlata dipersalahkan kerana lakukan satu bentesan ke atas Salibasik. Muamir Salibasik menyerang dari posnya. Roni Harun turut membagikan corak permainan kemas mengemudi bahagian benteng bersama dengan Hairul Mokhtar. Roni rebutan bola udara. Ramesh menandung ke depan. Harul Helmi juga menandung tadi. Joseph Karangti. Salibasik cuba menunjukkan kepada Nagro kawasan bola terkena bahagian tangannya dari ujung jari hingga ke bahagian bahu adalah kawasan yang dilihat bola terkena tangan. Putra Nadir bertembung dengan dua pemain Sarawak, satu hantaran. Dua pemain Sarawak mengalami kecederaan. Bertembung Putra Nadir dan juga Joseph Karangti. Sakan kali pertama dari Badrul. Body check bahagian belakang. Joseph Karangti mengelak. Di sinilah kita dapat lihat bagaimana kebijaksanaan Badrul ketika merebut bola, kerana apabila beliau menghulurkan kaki kanannya tapi kaki kirinya yang mengambil bola, dan ini memberi kesempatan kepada beliau untuk melakukan shielding sebenarnya. Fair play spirit dipamerkan oleh Badrul Bhatia dengan menyerahkan bola ke arah Sanian Wakamsani. Sarawak mahu meleraikan penantian panjang untuk menjulang Piala Malaysia. Pencapaian terbaik muncul naib juara Piala Malaysia 1999. Syazwan meluru, namun Hairul berjaya melakukan halangan. Nelson Samati satu antara jauh cantik mencari Khairul Mohamed, namun offside kedudukan Khairul Mohamed. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Khairul Mohamed bijak untuk memperdayakan benteng pertahanan pasukan Sarawak, namun sayangnya terlalu cepat. Dan di sinilah Zamri perlu lebih peka di manakah kedudukan Khairul, kerana kita perhatikan Khairul sentiasa melakukan larian di belakangnya. Harul Helmi Johari dipersalahkan kerana meloncat tinggi menekan Putra Nadir. Sepakat percuma akan dilakukan oleh Salibasik. Putra Nadir naik ke atas. Roni Harun juga turut berada dalam kawasan di ujung sana. Salibasik, Syarul, Salibasik, cantik kawalannya. Muamir Salibasik, antaran tinggi coba mencari Putra Nadir, namun Putra Nadir diperangkap offside. Zamri Morshidi, cantik umpanan untuk Bobby Gonzales, namun umpanan Bobby untuk Muamir sedikit ke belakang. Kedah melancarkan serang. Syazwan lincah pemain ini. Nelson teruskan kata pengadil.
Muhammad Salibasik. Sambil itu berlaku sedikit pertembungan. Bobby Gonzales. Pada saat ini ketegasan Nanggur Amir Nur Muhammad mengimbangi permainan sangat penting, dan pada masa yang sama pemain harus memberikan kerjasama. Salibasik cuba menggerakkan permainan ketika terdapat ada pemain yang terbaring, pemain Kedah Nelson Martin, dan di situ meluru Muhammad Faris membentesi dan berlaku sedikit perang mulut di antara Bobby dan juga Faris. Bobby Gonzales menjalin 20 gol di belakang Carlo Primorac. Nelson, dia merupakan antara kunci pergerakan tengah pasukan Kedah. Nomor 24 adalah Arman Faris, bek kanan pasukan Kedah. Ojo tidak ada layangan kad kuning dikeluarkan oleh Nagor ke atas pemain tadi yang terlibat, dan Salibasik menyepat terus kepada penjaga gol Kedah, Sheril Anwar. Nelson, Dato' Haji Ahmad Syafi'i serta Antonio Sisik masih lagi menanam keyakinan kepada barisan kesebelasan utama. Begitu juga dengan Robert Wayne Alberts. Kerana setakat ini belum ada pertukaran pemain dilakukan setelah permainan masuk menit yang ke-55. Sri akan memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Sarawak. Sarawak di tangga yang kedua kumpulan T ketika ini di belakang pasukan Perak. Dan sekiranya Perak menang ke atas pasukan Lions, mereka akan mengguli kumpulan T setelah tamat pusingan pertama. Salibasik, cantik umpanan untuk Bobby Gonzales. Bobby out, terkena tiang, tidak masuk. Sayang. Peluang kedua untuk Bobby Gonzales. Satu hantaran di belakang pemain terjatuh di hadapan Bobby Gonzales yang berjaya memperdayakan pemain tahanan pasukan Kedah, iaitu Arman. Namun sayangnya sentuhan terakhir bagaimana, walaupun diberi tekanan, tetapi sentuhan pertama Bobby terlalu jauh, di mana second attempt yang dilakukan oleh Bobby menggunakan tandukan tidak tepat ke dalam gol. Sarawak terlepas peluang terbaik mereka melalui Bobby Gonzales. Dua peluang terbuka untuk Bobby Gonzales melalui umpanan cantik Muhammad Salibasik. Karim Mohamed di sana. Kedah menyerang. Karim Mohamed. Aero menerpa. Syazwan. Pantas dipintas oleh barisan benteng pertahanan pasukan Sarawak. Sekali lagi peluang yang gagal digunakan oleh Syazwan. Kiranya beliau menggunakan kaki kirinya untuk melakukan sentuhan pertama, sudah tentu beliau mampu untuk melakukan ataupun melepaskan tembakan. Nelson hantaran ke bahagian far post. Roni Harun menyepak bola dari kawasan bahaya. Muhammad Salibasik, dia dilihat semakin lincah dan semakin menggerakkan permainan.
Dirampas oleh Badrul. Antara lintang Badrul untuk Syazwan. Peluang untuk pasukan Kedah. Hairul menyelamatkan pasukan Sarawak dan percubaan jauh di sana. Sekali lagi hantaran yang menarik daripada Batia yang dapat melihat kedudukan Syazwan. Namun di sinilah kesilapan benteng pertahanan pasukan Sarawak. Mafri yang tidak melihat kedudukan Syazwan. Sentuhan pertama yang kurang kemas, melakukan cutback dan cuba melepaskan hebatan kaki kanan, tetapi tidak berjaya sebenarnya dilakukan oleh Syazwan. Syazwan Zainal tiba masuk dari pasukan Ferdinand United untuk menguatkan cabaran pasukan Kedah dalam persaingan Piala Malaysia. Nagun mencuba untuk terderamkan Nelson Saint Martin. Ketika Tengku Hasbullah terbabas di bahagian tengah, tidak sempat melihat apakah yang sebenarnya berlaku ke atas Tengku Hasbullah. Antara ke dalam untuk pasukan Sarawak. Muamir Salibasik. Salibasik cuba kaki kiri Salibasik lencong jauh dari pintu gol. Antonio Sisik membantu jurulatih kepada Dato' Haji Ahmad Syafi'i semakin gelisah menantikan gol pertama pasukan Kedah. Begitu juga dengan Robert Rendell. Syazwan Zainal. Syazwan ke bahagian hujung sana untuk Badrul. Joseph Kalangti mengeluarkan bola, menjauhkan bola dari kawasan pertahanannya. Kembali dikuasai oleh pasukan Kedah ketika ini. Tolakan Fazliata tidak kemas, dipintas di sana tadi oleh Zamri Morshidi sampai umpanan ke depan, cuba mencari Salibasik, terlalu laju dari Joseph Kalangti. 60 menit, Kedah 0, Sarawak 0, saingan Watson Piala Malaysia. Kumpulan di Stadium Darul Aman. Muamir Salibasik di sana. Muamir Salibasik untuk Bobby Gonzales. Bobby salah faham dengan Putra Nadir, dikawal oleh Nelson Saint Martin. Fazliata ke tepi, dipintas oleh Mafri Balang. Zamri Morshidi di sana. Muamir Salibasik. Bobby, Sarawak mengasah. Cubaan kemas dari Bobby Gonzales. Kendang semakin kuat dipalu oleh penyokong-penyokong pasukan Kedah. Lantaran untuk pasukan Kedah, Hairul setakat ini dia memperagakan corak permainan kemat bersama Roni Harun di kawasan bek tengah pasukan Sarawak. Sukar Khairul Muamin dan juga Alan Gush menembusi benteng pertahanan Sarawak setakat ini. Namun benteng pertahanan Sarawak perlu berhati-hati. Atau dipersalahkan sebabkan percuma untuk pasukan Sarawak. Ketika suhu permainan mungkin sedikit meningkat, Hasnizam, apakah yang perlu dilakukan oleh pemain kedua pasukan untuk mengimbangi, menyerap sebarang tekanan yang timbul pada perlawanan. Dan disinilah peranan ketua pasukan sebenarnya untuk mengawal dan memastikan rakan-rakan mereka tidak melakukan tindakan yang di luar batasan, kerana sekiranya mereka tidak mampu untuk mengawal emosi, sudah pasti kejadian-kejadian tidak diingini berlaku, terutamanya akan mempengaruhi penyokong-penyokong mereka. Mafri kemas kawalan Mafri, harus ke depan, tidak kepada rakan. Fazliata
Alan Gush. Oh, permainan 1-2 cantik untuk Khairil Muhammad. Khairil cuba masuk, Roni menghalang. Nelson Kedah kembali menyusun serangan melalui sebelah kiri. Badrul di sana. Ramesh dilihat mengasak agresif kawalan Badrul Bahtia. Sepakat percuma akan dilakukan oleh Badrul Bahtia. Ramai pemain Kedah menanti. Khairil Muhammad di bahagian sedikit ke belakang. Syazwan ada di sana. Khairul Halmi Johari juga ada. Alan Gush menanti. Tanduk keluar oleh Ramesh Lai Bukwat. Bobby kemas dikawal oleh Faris. Sebentar tadi pergerakan Bobby Gonzalez. Tandukan cantik dari Khairul Halmi untuk Syazwan. Khairil Muhammad. Sekali lagi sikap kegobohan yang ada pada Khairil, walaupun kita perhatikan tandukan ke belakang daripada Syazwan melakukan hantaran lintang yang melihat kedudukan posisi Khairil berada dengan tepat, namun sayangnya kiranya beliau mengambil masa sedikit melakukan sentuhan pertama dan seterusnya melakukan rempatan, sudah tentu akan memberi tekanan kepada Sani. Dan saya melihat sebenarnya kedudukan Alan Gush yang berada di dalam kedudukan yang terbuka. Sekiranya Khairil Muhammad melihat kedudukan itu, sudah tentu Alan Gush dapat melakukan sesuatu, kerana tidak ada seorang pemain pertahanan pasukan Sarawak yang mengawal Alan Gush tadi. Sani Basik. Antara bintang Sani Basik tidak menjadi. Dikekang oleh Arman Faris. Berikan lontaran ke dalam pasukan Sarawak. Kelihatan Roni Harun sekali lagi akan mengambil lontaran jauh untuk mencari rakan-rakan di dalam kotak penalti pasukan lawan. Jadi tanduk keluar. Belakang terkeras pula. Itu sampai untuk Badrul, namun dikuasai semula oleh pasukan Kedah. Arman Faris untuk Alan Gush. Prestasi ataupun terlibat Alan Gush sedikit terselindung. Roni Syahrul, kapten pasukan Sarawak. Jauhnya cuba mencari Salib Basik, dibaca kemas oleh Faris. Kedah mengekalkan penguasaan 58% permainan. 4 sepakan penjuru, 2 sepakan penjuru untuk pasukan Sarawak. Syazwan diberi kawalan ketat oleh Mafri Balang, namun bola membias terkena Mafri. Batul memberikan sepakan penjuru yang kelima untuk pasukan Kedah. Syazwan nampak berbisa malam ini, ya Hasnizam. Pemain ini rajin untuk membantu serangan dan juga pertahanan. Inilah kelebihan-kelebihan yang ada pada Syazwan. Nelson Samatin jadi tanda oleh Khairul. Sekali lagi dari Nelson, ditepis oleh Sani Anwar Kamsani. Badrul membias, bergerutan, jadi tampan oleh Roni Harun dan kemas dilarikan oleh Bobby. Namun dikuasai semula oleh pasukan Kedah. Kedah semakin menekan kubu pasukan Sarawak. Terlalu laju untuk dikejar oleh Alan Gush dan Kosha. Lihat bagaimana satu keputusan yang bijak dilakukan oleh Sani melakukan tumbukan, dan juga satu half volley dilakukan oleh Badrul. Bergerutan berlaku di situ, namun susulan yang dilakukan oleh Syazwan berjaya dihalang oleh Roni yang sentiasa bersedia untuk membaca gerakan-gerakan yang diatur oleh pemain midfield dan juga penyerang pasukan Kedah. Selain daripada
kekebalan benteng yang dimiliki oleh pasukan Sarawak. Penjaga gol mereka ini Sani Anwar Kamsani, penjaga gol berusia 33 tahun ini, bekas penjaga gol skuad Piala Presiden Selangor dan pernah mewakili pasukan Negeri Sembilan, dan kelab terakhir yang diwakilinya adalah Majlis Pembadaran Muar sebelum menjarum jersey Sarawak pada tahun lalu. Merupakan pemain yang menunjukkan moto permainan cemerlang mengawal pintu golnya Nizam, sambil Syazwan Zainal terus berusaha untuk menggerakkan serangan pasukan Kedah melalui sebelah kanan kawasan Sarawak, dan dia juga perlu diberi perhatian oleh benteng pertahanan Sarawak selain dari Khadim Muhammad, Alan Gush serta Badrul. Hantaran bintang dilakukan oleh Zamri Morshidi dan dibaca oleh penjaga gol Kedah Sheril Anwar. Satu kawalan baik daripada Zamri, dan disinilah bagaimana Nelson agak lewat untuk memberi tekanan kepada Zamri. Masih lagi 0-0 saingan kumpulan D peranan yang ketiga Watsons Piala Malaysia 2013 yang turut didokong oleh TM. Salih Basik melakukan percubaan. Satu rempatan kencang dilakukan oleh Muamir Salih Basik, namun penjaga gol pasukan Kedah Sheril Anwar bertindak kemas. Satu kombinasi yang menarik di antara Putra dan juga Salih Basik, di mana apabila memberi ruang kepada Salih Basik sudah tentu dia mampu untuk melakukan rembatan dengan teknik yang menarik. Harus melakukan clearance. Pertemuan di antara Nelson dan juga Zamri. Perhatikan bagaimana pelanggaran. Satu bentesan dari arah belakang dilakukan oleh Nelson. Zamri Morshidi, pemain sayap kiri pasukan Sarawak. Pertukaran pemain sudah pun dilakukan oleh pasukan Kedah. Mereka memasukkan pemain nombor 28 Syafiq Ahmad dibawa masuk. Pemain itu baru berusia 18 tahun Nizam, dan dikatakan antara pemain permata baru dalam skuad hijau kuning. Dia merupakan penjaring terbanyak dalam saingan Liga Bola Sepak Piala KPM dan turut mewakili pasukan remaja Malaysia. Bagaimana persembahan dari Muhammad Syafiq Ahmad? Sepakan percuma. Tendang lewat Nelson St. Martin. Sambil cuba menjelaskan sesuatu kepada Nelson. Apa yang saya perhatikan, tahap disiplin dan semangat kerjasama di antara pemain kedua pasukan pada perlawanan ini sangat baik. Bila pun terdapat sedikit perang mulut serta tolak menolak, secara hamda mereka memberikan kerjasama yang baik kepada pengalir. Penonton kena tangan Zamri Morshidi. Dan yang lebih menarik lagi, mereka mengikut setiap arahan dan strategi yang dirancang oleh jurulatih mereka. Kuas bola. Arman mencari Faris berkatani Muhammad Syafiq Ahmad. Muamir Salih Basik pisang ke depan mencari Bobby, namun pantas tindakan Khairul Helmi Johari. Sarawak juga diharapkan melakukan pertukaran pemain pertama mereka. Pemain nombor 8 akan dibawa masuk, iaitu Azizan Baba. Azizan Baba seorang pemain yang berpengalaman, bekas pemain pasukan Joe FC ini akan bertindak di bahagian depan menggantikan Bobby Gonzalez yang terlepas dua peluang terbaik.
Bobby telah pun berusaha sedaya mungkin untuk mempamerkan persembahan terbaiknya. Salibasik, Afri mencari ruang, telah dijauhkan dari kawasan pertahanan. Hairul naik, Muamir Salibasik, Sarawak terus mengasah. Syarul, cubaan tinggi dari Kapten pasukan Sarawak Syarul Sapri. Syaril Anwar setakat ini beraksi cemerlang. Badrul membuka permainan untuk Syafiq. Pemain baru masuk, Syafiq. Sebentar tadi Faris sedikit teragak-agak, namun dia menolak bola keluar untuk mengekalkan tahap fair play pada perlawanan ini. Kion, itulah nama yang diberikan nama jolokan kepada Khairul Hamid Johari. Nelson, dia menjangkakan Alan Gush akan bergerak ke depan. Darul Rahman terus bergemuruh melalui sokongan penyokong hijau kuning yang menantikan gol pertama pasukan mereka, begitu dengan penyokong sebagian kecil penyokong Sarawak di Darul Rahman. Kita akan melakukan satu lagi pertukaran. Faizal tiba masuk, Muhammad Faizal, Abu Bakar. Kuas bola direhatkan. Faizal merupakan pemain penyerang. Kuas bola Raja Hassan direhatkan. Jadi dua pertukaran. Apakah Akmal Rizal, Ahmad Rakli yang juga berada di bangku simpanan akan diberi peluang oleh Dato' Haji Ahmad Syafiq untuk menghidupkan sengat pasukan Kedah. Persentuhan pertama yang menarik daripada Joseph Kalanti dan bunyi ruang untuk melakukan rebatan, dan di sinilah pemain perlu memberikan perhatian pada Joseph Kalanti yang mempunyai teknik sepakan jarak jauh yang begitu baik. Azizan dipersalahkan. Sepakan percuma untuk pasukan Kedah. Perhatikan bagaimana Azizan bergerak di depan. Tidak begitu ada banyak halangan dilakukan oleh Azizan Baba, bekas pemain pasukan Melaka dan JFC itu. Saya kira tahap persembahan kecergasan ataupun tenaga yang telah pun ditunjukkan oleh pemain kedua pasukan pada malam ini, pada perlawanan setakat ini begitu tinggi, sambil pembantu jurulatih Kedah Antonio Sisik dari Croatia terus memberikan arahan dari tepi padang, dan Robert Renalbert tenang, jurulatih yang berasal dari Belanda ini. Sarawak akan beraksi dalam saingan Liga Super 2014 setelah muncul juara Liga Perdana 2013. Satu pencapaian yang begitu baik, pasukan yang belum tewas, yang tidak tewas Nizam dalam saingan Liga Perdana. Pertukaran ke dalam untuk pasukan Kedah.
Muhammad meninggalkan untuk Fazilata tadi. Karim Muhammad melakukan percubaan. Itu tidak membahayakan Sami Anwar Kamsani. Lagi kita perhatikan bagaimana pusingan yang pantas dilakukan oleh Khairul Muhammad apabila mempunyai ruang. Dan disinilah pemain-pemain tahanan pasukan Sarawak perlu lebih berhati-hati dengan gerak badan yang dilakukan oleh Khairul. Nelson lebarkan untuk Syafiq. Letak ke depan untuk Salih Basik. Satu clearance berbahaya. Sampai Morshidi di sana. Azizan, satu hantaran nampak cantik. Namun bergerak lebih pantas Marul Halmi Johari. Syarul Sabri. Jangan dikawal, dimaingi oleh Faizal Abu Bakar. Akan ke depan mencari Khairul Muhammad di sana. Namun Khairul Bakar bergerak lebih pantas menghalang larian Khairul Muhammad tadi. Badrul Bahtiar, satu hantaran bagian Fapus cantik. Perhatikan satu teknik tandukan baik dilakukan oleh Muhammad Syafiq. Satu hantaran di bahagian Fapus milik Syafiq berada di posisi yang tepat. Dan kita perhatikan sekiranya Syafiq dapat melakukan tandukan menghalakan kepada Alan Cook. Zamri Morshidi melakukan hantaran lintang. Salih Basik rebatan leret dari Salih Basik diselamatkan oleh Syaril Anwar. Ramesh Syarul untuk Zamri. Keadaan yang baik dari Joseph. Azizan ke depan dibaca lawan. Azizan baru masuk menggantikan Bobby Gonzales. Tinggal 10 menit lagi permainan. Perlawanan di antara pasukan Kedah dan Sarawak pada perlawanan ketiga kumpulan di Watson Piala Malaysia akan berakhir. Stylish player Watson stylish player akan kami umumkan sebentar nanti. Muhammad Salih Basik di sana untuk Syarul Sabri. Lontaran ke dalam untuk pasukan Sarawak. Marul Halmi Johari beraksi dengan begitu kemas. Baru di bagian pertahanan Mafri Balang menerima panduan sesuatu dari Robert Red Alberts untuk dia melakukan lontaran ke dalam. Bagi 9 menit lagi yang sangat berharga untuk pasukan Kedah dan Sarawak. Syarul Sabri untuk Joseph Kalamti. Cantik dari Joseph Kalamti. Satu percubaan yang menarik. Lagi sentuhan pertama yang menarik berada di dalam kawalan untuk melakukan rembatan. Dan di sini bagaimana tidak ada seorang pemain tahanan Kedah yang memberi tekanan kepada Joseph Kalanti. Walaupun mereka ketahui bahawa Joseph Kalanti mempunyai kemampuan untuk melakukan rembatan jarak jauh. Memangnya Joseph Kalanti mempunyai kekuatan kemahiran dari sepakan jarak jauh sebegitu. Selamat pintu gol Kedah tadi. Faizal Putra Nadir melebarkan untuk Zamri Morshidi. Salih Basik terlepas.
Mengasa tolakkan untuk Haril Mohamed, offside. Satu build up yang sudah pun nampak kemas dilakukan oleh Fazliata. Satu kesilapan yang dilakukan oleh Saleh Basi, dan di mana kita perhatikan Fazliata berjaya memintas dan melihat kedudukan Hairil yang berada di posisi yang tepat untuk melakukan hantaran, tetapi sayangnya agak awal Hairil bergerak dan ingin memastikan pengada memberikan langkah offside. Kena melakukan tukaran ketiga, memasukkan bekas striker pasukan kebangsaan Akmal Rizal, Ahmad Rakli menggantikan Muhammad Faris Azlanisa. Sarawak mengatur sesuatu di ujung sana. Putra Nadir, tempatan bias lawan. Azizan, sambil itu rakannya terbaring, yaitu kapten pasukan Syarul Sabri. Jadi Kedah sudah melengkapkan 3 pertukaran pemain. Satu halangan pintasan dilakukan oleh Batul tadi. Mungkin apakah terpijak kaki Syarul Sabri. Robert Galbert memberikan panduan supaya pemain-pemain yang mengekalkan serta meningkatkan sebarang peluang yang dimiliki, menggunakan peluang sebaik mungkin. Antonio Sisik juga saya kira semakin resah karena pasukannya hanya mempunyai lebih kurang 6 minit. Arkitek bola sepak Kedah, Dato Haji Ahmad Syafi'i, pasti sedang memikirkan sesuatu apakah yang perlu dilakukan oleh barisan depan pasukannya. Kami melihat kepada 3 pertukaran pemain yang dilakukan oleh pasukan Kedah, mereka mau meningkatkan bahagian serangan, dan Sarawak akan memasukkan Mazwandi Zakaria yang turut diturunkan pada peranan menentang pasukan Lions tempoh hari. Jadi pertukaran pemain yang kedua dilakukan oleh pasukan Sarawak. Syarul Sabri direhankan, kapten pasukan Sarawak itu. Ambens masih lagi di lengan kiri Syarul Sabri. Jadi Sarawak belum ada kapten di sana, Nahas Nizam. Tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi permainan akan berakhir. Apakah keputusan seri yang ketiga akan dirakamkan oleh pasukan Kedah? Salim Basik, satu hantaran cantik. Dia cuba mencari Putra Nadir ataupun Junior Esta di bahagian far post. Satu hantaran ke bahagian far post Nadir, namun sayangnya sentuhan yang dilakukan oleh Putra tidak tepat, dan di sinilah bagaimana kedudukan pemain pertahanan pasukan Kedah yang tidak melihat Putra tadi. Akmal, tolakan cantik dari Akmal. Sentuhan Akmal nampaknya masih berbisa. Dia melurungkan hantaran tadi untuk pemain muda Muhammad Syafiq Ahmad. Ramesh mengasah kawalan Syafiq. Satu hantaran lintang. Cubaan dari Fazliata melambung tinggi. Ilyas Nizam, masa untuk anda mengumumkan Watson stylish player. Siapakah pemain itu? Saya melihat ketangkasan, bijak membaca
gerakan gerang lawan dan berjaya memimpin benteng pertahanan. Saya memilih menjaga gol pasukan Sarawak, Sani sebagai pemain Watson stylish player pada malam ini. Jadi Sani Anwar Kamsani dipilih selaku Watson stylish player ataupun pemain paling bergaya pada malam ini melalui usaha bersungguh-sungguh serta tindakan yang menyelamatkan pintu gol pasukan Sarawak. Akmal Rizal, tulisan dari Khalil Muhammad untuk Akmal Rizal.